Cahaya pertama pagi menembusi langsir. Telefon bimbit pakai buang, anda bergetar di atas meja sisi katil. Renata, teman wanita anda, terbaring terjaga memandang siling. Matanya terbuka luas. Anda mengecilkan mata melihat telefon. Mesej itu menyakitkan mata anda. 7 pagi, jangan lewat. Anda menarik nafas panjang dan memandang ke arah Renata. Malam tadi, dia mengugut untuk meninggalkan anda jika anda kembali terlibat dengan kartel. Tetapi apa pilihan yang anda ada? Bayi anda yang berusia 3 bulan, Isabella, sedang nyenyak tidur di katil bayi. Anda hampir tidak mampu memberi makan kepadanya atau membayar lampinnya. Dan sekarang, anda sudah tertunggak sewa. Seminggu dari sekarang, anda mungkin akan dihalau keluar. Tiada pilihan lain. Aku kena pergi, anda beritahu Renata. Dia tidak mengendahkan anda dan memusingkan badan. Dia tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Dan dia betul. Anda baru berumur 12 tahun ketika anda melakukan kerja pengintip pertama untuk kartel. Kira-kira 5 tahun lalu. $150 untuk seminggu pemantauan asas. Seorang halcon atau falcon yang memerhati dari bayang-bayang. Ia adalah wang yang banyak untuk seorang budak. Tetapi anda bersumpah tidak akan melakukannya lagi. Beberapa bulan sudah, lebih daripada cukup. Budak-budak pengintip lain itu memang bermasalah. Sentiasa khayal dengan syabu, senapang serbu di tangan mereka. Bukan gabungan yang baik. Bukan semua daripada mereka gila. Beberapa orang seperti anda memberikan sebahagian besar wang mereka kepada ibu bapa mereka. Ibu bapa anda kedua-duanya sudah tiada sekarang. Ibu, kanser payudara. Ayah, maut dihempap dalam lombong. Ia adalah operasi yang dijalankan oleh kartel. Ganti rugi, tiada. Media memanggilnya sebagai pemelbagaian kartel. Dan mereka tidak salah. Ia tidak seperti zaman dahulu. Sekarang mereka terlibat dalam hampir semua perkara. Itu jalan yang membawa kepada perkara lebih buruk. Mula-mula, ia pengawasan. Selepas itu, penculikan dan pembunuhan. Dan El Niño Sicario, seorang pembunuh upahan kanak-kanak. Kanak-kanak mudah dipengaruhi. Mereka ikut arahan. Anda sendiri telah melihatnya dengan mata anda sendiri. Mereka akan benar-benar kejam hanya untuk sedikit pujian dan wang. Mereka tidak sedar bahawa mereka boleh dikorbankan bila-bila masa. Anda buka pintu depan. Cahaya menerangi bilik tidur. Anda pandang Isabella buat kali terakhir. Tangan anda menggenggam pemegang pintu dengan erat. Anda hampir melangkah keluar. Diego. Renata berlinangan air mata. Pipi dia merah dan panas. Seperti yang anda beritahu dia malam tadi, satu kerja sahaja. Lepas itu anda berhenti. Ini akan membayar sewa dan beri anda masa untuk cari kerja. Aku sayang kau, bisiknya. Itu sahaja yang anda perlu dengar. Anda melangkah keluar dan terus kaku. Sebuah Toyota Hilux hitam sudah menunggu. Enjin masih hidup. Aku cakap pukul 7, herdik pemandu itu. Mungkin dia bos. Sekarang dah pukul 7.02, anda tahu lebih baik jangan melawan. Ada seorang lelaki di tempat duduk penumpang. Dia nampak seperti orang kuat. Parut menghiasi wajahnya. Tatu penuh di lehernya. Tiada senyuman. Tiada ucapan selamat pagi. Dia lemparkan telefon ke atas riba anda. Satu lagi telefon pakai buang. Anda diberitahu bahawa hari ini adalah kerja penting. Buat dengan baik dan mungkin anda akan dapat kenaikan pangkat. Anda belum beritahu mereka bahawa ini hanya sekali sahaja. Anda tak berani. Lebih kurang 30 minit dalam perjalanan, lelaki di tempat duduk penumpang itu berpaling ke belakang. Dia angkat telefonnya dan halakan terus ke arah anda. Senyum. Dan telefon itu berbunyi klik. Dia kata itu untuk rekod pekerjaan mereka. Kedua-dua mereka mula ketawa seolah-olah itu adalah gurauan dalaman. Anda diberitahu ini adalah kerja pemantauan. Anda tunggu, anda buka mata luas-luas. Sama seperti yang anda lakukan ketika berumur 12 tahun. Tapi kali ini, ada lebih banyak wang terlibat. $400 untuk sehari. Mereka perlukan budak yang lebih tua, seseorang yang berpengalaman. Ini kerja yang serius hari ini. Anda diturunkan di hujung sebuah jalan perumahan. Deretan rumah yang pudar di cahaya matahari. Setiap tingkap dipasang jeriji. Suasana sunyi sepi kecuali seekor anjing berantai menyalak entah di mana di belakang pagar. Di seberang jalan, seorang wanita keluar bersama seorang budak lelaki kecil. Dia berhenti di sebelah sebuah Honda lama yang uzur. Dia memandang anda dan kemudian ke arah trek sebelum cepat-cepat mengalihkan pandangan. Dia segera membawa anaknya masuk ke tempat duduk belakang. Gerak-gerinya kaku dan tergesa-gesa. Matanya tetap tertumpu pada kaki 5. Ke mana-mana sahaja, asalkan bukan anda. Enjin dihidupkan dan dia terus beredar. Dia sengaja memalingkan wajahnya ke arah bertentangan. Lelaki bertatu itu memberitahu anda apa yang perlu dilakukan. Jika sebuah kereta masuk ke perkarangan sebuah rumah, anda ambil gambar dan kemudian hantar satu emoji menangis kepada satu-satunya nombor yang disimpan dalam telefon pakai buang itu. Itu saja. Anda tidak bergerak, tidak menghubungi sesiapa, tidak keluar.
Susah sangatkah? Lelaki-lelaki itu memandu pergi, meninggalkan anda seorang diri di jalan terbuka. Tiba-tiba ada perubahan pada suasana. Anda rasa terdedah, seolah-olah ada mata yang memerhati dari setiap tingkap yang berjeriji. 1 jam berlalu, tiada apa-apa. Matahari memancar terik ke muka anda. Tiada kereta, tiada orang. Kemudian deringan mengejutkan anda. Anda hampir melompat kerana terkejut. Sebuah troli aiskrim ditolak oleh seorang lelaki tua yang memakai topi baseball. Sebuah wajah muncul sekejap di sebalik langsir di salah satu rumah dan kemudian hilang. Lonceng terus berbunyi. Penjual aiskrim itu nampak anda. Tangannya menampar lonceng itu, menghentikan bunyinya, dan dia memusingkan troli itu. Ada sesuatu yang tidak kena. Anda teringat tentang wang itu, $400, pukul 11.17 pagi. Masih sunyi. Dan kemudian, dari kejauhan, anda dengar pintu kereta dihempas. Ada bunyi tembakan, kemudian satu lagi. Ia hanya beberapa jalan dari sini. Panik mula menguasai anda. Adakah anda sepatutnya bergerak? Hantar mesej? Satu lagi tembakan, kemudian bunyi enjin meraung. Jantung anda berdegup kencang. Tayar mencicit. Toyota Hilux hitam itu membelok laju di penjuru, melurut terus ke arah tempat anda berdiri. Masuk. Peluh menitis di dahi lelaki bertatu itu. Mata anda terpandang pistol di atas pahanya. Anda melompat masuk ke tempat duduk belakang. Jantung masih berdegup kencang. Enjin mengaum. Ketika Hilux itu mengecut pergi, tayar menjerit di atas aspal. Bagus, katanya apabila anda sudah keluar dari jalan itu. Anda sebenarnya tak buat apa-apa. Tapi entah kenapa, rasa macam anda dah buat sesuatu. Tapi $400. Mereka hulurkan kepada anda macam tiada apa-apa. Anda berada di gerai tako tepi jalan, di tengah-tengah entah di mana. Lelaki-lelaki itu dalam suasana meraikan, ketawa, mata terpaku pada video di telefon. Pemandu itu menghulurkan telefon itu kepada anda. Seorang lelaki sedang dibunuh di tengah jalan. Mereka tak beritahu siapa dia, tapi anda tahu dia seorang yang penting. Sekarang ini, kartel-kartel memuat naik video seperti ini di Facebook dan TikTok. Membunuh telah menjadi hiburan, alat untuk merekrut. Dan pada saat ini, anda memegang buktinya. Mesejnya jelas kepada budak-budak seperti anda. Bunuh, dan hidup anda akan bermakna. Status, wang, keluarga. Anda pernah baca bahawa 30,000 kanak-kanak kini bekerja untuk kartel di negara anda. Mereka yang terdedah. Dan entah bagaimana, itu termasuk anda juga. Jika pilihannya adalah bertani atau memerah tenaga sebagai buruh dengan hanya beberapa dolar sehari, anda faham tarikan itu. Dan jika anda ditangkap, anda akan dibicarakan sebagai pesalah jufana. Itulah sebabnya kanak-kanak ialah sasaran baharu. Mereka turunkan anda di luar rumah anda hampir pukul 2:30 petang. Simpan telefon itu, kata mereka. Anda mula berkata, anda tak perlukan. Pemandu melambai tangannya dengan acuh tak acuh. $400 terletak di atas meja. Renata memaksa senyuman, tapi matanya jatuh pada telefon yang masih di tangan anda. Dia tak suka anda simpan telefon itu. Dan anda pun sama. 3:10 petang. Telefon itu bergetar di atas meja. Betul-betul di sebelah timbunan bil yang belum dibayar. Renata menggelengkan kepala. Diam. Anda tak sanggup pandang dia. Anda boleh abaikan saja. Mungkin anda akan buat begitu. Tapi akhirnya anda mengalah. 30 minit. Kami akan tunggu di luar. Jangan lambat. Anda hanya pulangkan telefon itu dan beritahu dia yang anda sibuk. Renata nampak tak yakin. Kali ini ada seorang budak lagi di belakang. Anda cam dia dari kawasan kejiranan. Umurnya tak lebih dari 13 atau 14 tahun. Ibu bapanya kedua-duanya penagih. Dia nampak gelisah, gigi mengetap. Anda hampir rasa lega kerana dia tak ingat anda. Tapi ada masalah, kata pemandu itu. Masalah besar. Anda cuba beritahu dia yang anda dah berhenti, tapi dia memotong cakap anda. Dah terlambat untuk itu. Anda boleh berhenti esok. Dia mendekatkan diri. Perempuan dengan budak pagi tadi, dia nampak semuanya, setiap muka. Lelaki yang kena bunuh tu adalah polis yang dibayar kartel dan dia berpaling tadah. Itu salah dia sendiri. Tapi sekarang, dia dah pergi ke balai polis. Sumber dari dalam jabatan kata perempuan tu akan jadi saksi. Dia nampak semua orang dan itu termasuk kau. Terlalu ramai orang dah jadi pemberi maklumat kebelakangan ni. Itu bagi imej buruk pada bos. Tanpa peraturan, seluruh sistem akan runtuh. Kau lalu depan sekolah lama kau. Budak-budak dan ibu bapa berjalan keluar dari taman permainan. Ada yang singgah di gerai tempat seorang lelaki tua jual tos tatas. Itu saja yang kau nak. Seorang ayah hantar anak perempuan dia ke sekolah. Kehidupan biasa. Kehidupan yang kau tak pernah ada. Aku takkan sakiti dia. Lelaki bertatu tu potong kau lagi sekali. Kau tak perlu pun. Dia angguk pada lelaki di sebelah kau. Si karyo muda tu. Kau cuma perlu pandu kereta untuk lari nanti. Rakamkan pembunuhan tu dengan telefon pakai buang. Ini bukan pembunuhan biasa.
Ini satu kenyataan. Peraturan mesti dipulihkan. Terang-terangan, ganas. Direka untuk jadi tular. Itulah kesan yang mereka nak. Sikario yang duduk sebelah kau masih belum bercakap. Dia akan guna submesingan Uzi. Ia mesti nampak menakutkan, dramatik. Kau geleng kepala. Ini bukan diri kau. Lelaki bertatu itu merenung kau. Langsung tak berkelip. Macam mana Renata dan Isabella? Dia tanya. Rasa macam tumbukan tepat ke perut. Kali ini, bayarannya $500 dan kau tak perlu pun tarik picu. Lebih kurang sejam dari bandar, kau nak tukar kereta bila lelaki bertatu itu keluarkan sebotol kecil. Sudu kecil ditekan di bawah hidung kau. Bau kaca, menusuk. Mungkin metamfetamina. Kau tak pernah ambil dadah, tapi kali ini kau ambil. Kesan hayal itu akan bertahan berjam-jam. Kau pujuk diri sendiri. Ini tak mungkin nyata. Hanya kau dan seorang lagi lelaki muda dalam kereta itu. Dia tak henti bercakap. Miguel, katanya, gembira jumpa kau. Dia sebenarnya tak ingat kau pun. Dia beritahu kau bahawa ini akan jadi pembunuhan kelapanya. Ia makin mudah, katanya. $750 setiap kali. 1,000 untuk yang ini. Satu kerja bunuh berkeutamaan tinggi. Mereka percaya padanya. Dia boleh diharap. Dan kerja ini lebih baik dari kerja lamanya. Dulu, dia petik tomato dengan upah $6 sehari. 10 jam di bawah terik matahari. Dia mula sejak umur 9 tahun. Sama seperti 2.1 juta kanak-kanak Meksiko lain yang buat kerja berat secara haram. Dia beritahu kau dia jumpa kartel masa dia di rumah kawan. Main permainan video pukul 3 pagi. Seseorang jemput mereka ke acara dalam permainan dengan janji wang. Perniagaan di sempadan Amerika Syarikat tak pernah semeriah ini. Sebanyak $5 hingga $39 bilion mengalir setiap tahun daripada dadah sahaja. $1 bilion lagi datang dari penyeludupan manusia. Dan itu memang banyak duit untuk diagihkan. Kartel, polis kotor, ahli politik korup, semua berebut apa saja habuan yang sampai kepada mereka. Dan di bahagian paling bawah, budak-budak. Yang umur 12, 13 dan 14 tahun, mereka dapatkan budak-budak ini dengan video merekrut yang dimuat naik di TikTok atau Instagram. Budak-budak bergambar dengan senjata api. Orang-orang dewasa dengan cincin berlian tebal menyusun kepingan wang dolar di tepi kolam. Ia tak pernah memperdayakan kau. Tak pernah pun. Hampir semua budak-budak itu takkan selamat atau mereka akan berakhir di penjara. Ada sebab mereka panggil kau Politos de Colores, anak ayam berwarna-warni yang dijual di pasar. Comel, cerah, biasanya mati sebelum sempat membesar. Sebenarnya mereka sangat baik, kata Miguel. Mereka jaga kau macam keluarga. Kau pandang Uzi yang terletak di atas pahanya. Dia terus bercerita tentang kereta yang akan dibelinya suatu hari nanti. Tentang bos besar, seorang multijutawan yang membesar sebagai petani sama seperti dia. Masih mengetap gigi, tersenyih. Dia pandang ke atas dan bergurau. Syukur pada pengguna Amerika. Dia takkan bertahan lama, kau tahu itu pasti. Wanita itu habis kerja di kilang pada pukul 5.30 petang. Dia ambil anak lelakinya di rumah makciknya dan kemudian mereka sampai di rumah pada pukul 6.20. Semua maklumat ini diperoleh daripada balai polis tempatan. Jangan sakiti budak itu, kau pesan pada Miguel. Jawapannya tidak begitu meyakinkan. Itu Uzi. Aku akan cuba. Dia tahu kau mahu keluar dari semua ini. Ia jelas terpampang di wajah kau. Dia mengeluarkan telefonnya dari poket, menekan satu butang dan meletakkannya di atas riba kau. Kau memandang jalan sambil mata kau melirik ke skrin. Satu video, seorang remaja diikat pada kerusi. Dia tak mungkin lebih tua dari 18 tahun. Mulutnya disumbat. Satu matanya bengkak tertutup. Dia menggelengkan kepala, ketakutan. Seorang lelaki bertopeng dan bersarung tangan muncul dalam pandangan. Dia mengangkat sekeping kertas. Pengkhianat. Dia meletakkannya di atas riba remaja itu. Kemudian dia mengeluarkan sebuah bekas kecil. Remaja itu menggeliat. Lelaki itu menuang cecair ke atas kepalanya. Ia bukan air. Asap mula naik. Kulitnya menjadi merah terbakar. Dia menggeliat, menjerit tanpa suara ke dalam sumbat mulutnya. Kau hampir tak dapat fokus pada jalan. Mat dan adrenalin berdegup kencang di dada kau. Miguel mengambil semula telefonnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi, aku dah cakap dah. Budak tu, kata Miguel, rosakkan satu kerja. Itu saja. Kau faham sekarang? Kau faham kerja ni? Itu saja. Lepas tu kau bebas. Kau patut bawa Renata dan Isabella dan keluar dari bandar ni. Pindah ke tempat yang jauh. Mungkin Merida. Renata ada saudara di sana yang jual hamak kepada pelancong. Dia tak pernah ceritakan kisah sepenuhnya pada kau. Pernah sekali dia bagi bayangan. Mereka pun buat benda haram juga. Mereka ada hubungan. 6.15 petang. Miguel hulurkan kain bandana hitam untuk kau tutup muka. Dia pakai yang merah. Uzi dicengkam di antara kakinya, rahangnya mengetap. Dia nampak betul-betul teruja. Dia suruh kau pastikan kau rakam semua.
Dia akan bergerak ke tepi supaya kau boleh rakam bahagian kematian. Jangan terlepas rakaman paling penting. Dia ketawa. Honda itu masuk ke jalan. Tangan Miguel menggenggam erat pistol itu. Satu lagi di pemegang pintu. Budak lelaki keluar dulu. Wanita itu di belakangnya. Miguel meluru ke jalan, berlari beberapa langkah. Tembakan meletus. Peluru berterbangan ke mana-mana. Wanita itu rebah hampir serta-merta. Kau genggam telefon. Tangan kau menggigil dan berpeluh. Kau pejam mata. Cuba menahan bunyi itu. Dia terbaring di atas jalan, masih bergerak, merangkak ke arah anaknya. Entah bagaimana, budak itu tidak terkena apa-apa. Miguel menembak lagi. Peluru menembusi tubuhnya. Dia berhenti bergerak. Tangan kau menggigil begitu teruk, hampir terlepas telefon. Masuk balik dalam kereta, kau desak Miguel. Dia pegang pergelangan tangan budak itu dan sirit dia ke sini sambil budak itu meronta dan menjerit. Kau kena buat sesuatu apa saja. Kau geling kepala. Kau tak pernah setuju untuk menculik. Kau enggan bergerak. Budak itu ketakutan. Mata terbeliak, muka pucat. Langsir bergerak-gerak. Orang mengintai dari celah-celah. Darah bertakung di jalan. Mereka akan bunuh kau kerana ini, Diego. Aku sumpah, mereka akan bunuh kau, desis Miguel. Akhirnya, dia lepaskan budak itu. Budak itu jatuh di jalan. Miguel melompat masuk ke dalam kereta. Kau tekan pedal minyak, memecut keluar dari jalan itu. Kau tanggalkan bandana, sebaik saja kau selamat. Miguel nampak marah dan takut. Dia tahu hukuman akan datang. Rancangan memang sentiasa untuk ambil budak itu. Mereka selalu buat macam tu. Beribu-ribu kes penculikan untuk wang tebusan seperti ini berlaku setiap tahun di Mexico. Kebanyakannya tidak pernah masuk berita. Ia cuma jadi alat tawar-menawar. Nama seseorang akan dipadamkan dari siasatan. Kanak-kanak adalah komoditi yang sangat berharga dan kau baru saja kehilangan seorang. Miguel periksa telefonnya. Ada satu lagi lokasi yang perlu dituju. Kau tinggalkan kereta itu dan seseorang yang kau tak pernah jumpa sebelum ini datang ambil kau. Tiada siapa berkata apa-apa. Lelaki itu turunkan kau di rumah dan dia bersama Miguel terus memandu pergi. $500 itu kau langsung tak terfikir nak minta. Terlalu banyak adrenalin mengalir dalam badan kau. Renata boleh nampak ketakutan di wajah kau sebaik saja kau melangkah masuk. Kau masih menggigil. Kau suruh dia berkemas, kau akan pergi malam ini. Lebih selamat kalau dia tak tahu apa-apa. Malam pun tiba. Kau terus memerhati jalan melalui bidai, menunggu cahaya lampu kereta. Telefon masih belum berbunyi. Ada mesej-mesej. Kau dah buat semua yang mereka minta, semuanya. Dan kau masih simpan video mereka dalam telefon kau. Renata sedang menonton berita. Seorang wanita telah ditembak mati dengan kejam di jalan berhampiran lokasi di mana seorang anggota polis yang tidak bertugas dibunuh pagi tadi. Dia adalah saksi kepada pembunuhan itu. Urusan kartel. Penyiasat mengatakan senjata automatik telah digunakan. Dan pada waktu siang, ia satu pembunuhan terancang. Satu mesej. Seorang detektif memberitahu kamera bahawa ugutan terhadap saksi tidak akan berjaya. Dia silap. Ia memang berjaya. Ia sentiasa berjaya. Renata perlahan-lahan memalingkan kepalanya, memandang tepat ke arah kau. Dia boleh nampak pada wajah kau. Kau hanya menggelengkan kepala. Kau akan jelaskan kemudian, bukan sekarang. Telefon pakai buang bergetar. Datang dan ambil bayaran kau. Koordinat ada di bawah. Mungkin kau risau tanpa sebab. Mungkin kau cuma paranoid. Miguel mungkin telah cuba menculik budak itu untuk menarik perhatian kartel. Jelas sekali, dia tidak berfikir dengan waras. Jika penculikan itu memang rancangan mereka, mereka pasti sudah beritahu kau, bukan? Tapi kenapa ambil masa begitu lama untuk hantar mesej? Miguel nampak betul-betul takut dalam kereta semasa perjalanan pulang. Renata takkan bertindak kecuali dia tahu semuanya. Jadi kau ceritakan segalanya kepadanya. Dia tidak bertindak seteruk yang kau takutkan. Kau sepatutnya tak keluar pagi tadi. Dia dah beritahu kau berkali-kali. Tapi selebihnya bukan salah kau. Bukannya menjerit, dia memeluk kau erat. Kau rasa nak menangis, tapi kau tahan. Kau ada rancangan yang perlu dibuat. Renata membuat beberapa panggilan. Saudara mara Renata di Merida kenal dengan orang tertentu. Bukan kartel, tapi rangkaian keluarga yang menyeludup orang melintasi sempadan. Tiada dadah, tiada keganasan. Hanya penyeludupan. Dia tamatkan panggilan. $10,000 untuk kamu berdua. 2,000 lagi untuk Isabella. Kamu akan bekerja untuk melangsaikan hutang itu di Amerika Syarikat. Laluan yang membawa kamu dari pintu ke pintu melalui terowong ke rumah selamat di suatu tempat di California. $12,000. Itu agak murah untuk sesuatu yang begitu berisiko, terutamanya dengan bayi.
Mereka akan lakukannya sebagai satu pertolongan asalkan kamu bayar sedikit wang pendahuluan. Renata teragak-agak dan kemudian mengaku dia telah menyembunyikan cincin kahwin neneknya. Dia simpan untuk kamu bila kamu berkahwin. Mesti bernilai sekurang-kurangnya $800. Dan kamu ada kira-kira $170 tunai. Dengan sebuah beg pakaian dan sebuah beg galas kecil setiap seorang, Isabella dalam pelukan Renata, kamu buka pintu dan periksa jalan. Tiada sesiapa. Tiada siapa bercakap sepanjang perjalanan ke sempadan. Perjalanannya kira-kira 2 jam. Lelaki tua yang memandu itu pun tidak memperkenalkan dirinya. Hampir tengah malam apabila kamu keluar dari lebuh raya dan masuk ke kawasan yang kelihatan seperti taman perindustrian. Ada sebuah kilang terbiar. Lelaki itu menurunkan kamu di luar pintu pagar. Seorang lagi lelaki muncul dari kegelapan. Kamu mengikutnya ke belakang kilang dan masuk ke laluan tanah sempit. Dia berlutut, mengalihkan seikat ranting mati. Ada sebuah lubang di bawahnya, menuju ke sebelah sana. Kamu mencangkung, memeluk Isabella erat di dada, menurunkan diri ke dalam terowong. Ia kotor dan sempit. Tanah menitis dari siling ke muka Isabella. Dia tersentak dalam pelukanmu. Dia menangis. Senyapkan bayi itu. Lelaki di belakangmu menggeram. Nasib baik dia berhenti selepas minit. Laluan itu menjadi lebih luas apabila kamu bergerak ke hadapan. Sekarang setinggi 6 kaki, diperkuat dengan palang kayu, lampu pembinaan di dinding. Ada kipas lama untuk pengudaraan. Di hujung sana, ada tangga menuju ke plat logam bulat. Satu susuk gelap berdiri di atasnya, memegangnya terbuka. Kamu memanjat naik. Di sebelah sana, gelap gelita, hanya ruang kosong. Kamu melangkah keluar dan mengambil nafas pertama kamu di Amerika Syarikat. Hola Renata dan Miguel. Kamu rasa sedikit lega kerana dia tahu nama kamu. Saudara mara Renata benar-benar membantu. Kamu sangat berhutang budi kepada mereka. Sebuah kereta menunggu kamu di sudut sana. Isabella tidur sepanjang perjalanan. Hanya terjaga sekali untuk diberi makan. Lampu sempadan semakin pudar di belakang kamu. Meksiko hilang dari cermin pandang belakang. Renata menguap dan menyerahkan Isabella ke dalam pelukan kamu. Dia memejamkan mata, tetapi kamu langsung tidak boleh tidur. Tidak sehingga keluarga kamu selamat di dalam rumah yang selamat. Kamu terus bergerak ke utara, melepasi kawasan kosong di kedua-dua belah. Kemudian stesen minyak atau gudang dengan lampu keselamatan yang menerangi tempat letak kereta yang kosong. Sekali-sekala, kamu nampak sebuah SUV rondaan sempadan di atas bukit berhampiran lebuh raya dengan cermin gelap. Kamu berdoa agar tiada siapa yang menahan kamu. Kalau dihantar pulang, kamu mati. Mungkin. Sekarang kesan dada itu semakin hilang. Kamu benar-benar mula tertanya-tanya sama ada ketakutan itu hanyalah paranoia. Tapi kalau itu benar, kenapa tiada siapa yang menghubungi kamu? Kamu terus bergerak ke utara. Pemandu itu asyik menjeling ke telefonnya. Kemudian memandang kamu dengan cepat dari sisi. Kamu bertentang mata dengannya. Tak ada apa-apa, katanya. Hampir sampai. Kamu sendiri tak pasti ke mana kamu sebenarnya hendak pergi. Lelaki itu membelok keluar dari lebuh raya ke jalan yang kelihatan seperti jalan gunung. Hutan tebal di kedua-dua belah. Renata terjaga, bertanya tentang Isabella. Dia memang baik setakat ini. Tidur sepanjang perjalanan. Rasa letih melanda kamu. Kamu turunkan tingkap untuk dapatkan udara segar. Udara di sini sejuk, entah di mana kamu berada. Ia memang cantik, bau pine menusuk hidung. Pokok-pokok di mana-mana membentang sejauh mata memandang. Kamu tak pernah sangka California akan jadi begitu hijau. Begitu sunyi. Pemandu memperlahankan kenderaan. Kamu melewati sebuah garaj terbiar dan sisa-sisa pondok di kaki jalan berbatu kerikil. Batu-batu berkeriuk di bawah tayar. Lampu depan menerangi pokok-pokok. Kamu membelok dan kemudian jalan seolah-olah berakhir. Tiada apa-apa di sini. Ini rasa tak kena. Pemandu itu dapat merasakan kekeliruan kamu. Dia kata kamu sudah dekat dengan LA. Ada sekatan jalan raya polis di seluruh kawasan ini. Ia tidak selamat. Kamu perlu bersembunyi malam ini dan esok kamu akan dibawa ke bandar. Dia menunjuk ke arah sesuatu yang kelihatan seperti sebuah bangsa lama. Kamu keluar dari kereta. Keadaan sangat gelap. Kamu menyalakan lampu telefon. Kamu mengambil beg pakaian dari bonet dan berjalan menuju ke bangsal itu. Renata mengikut. Isabella kini terjaga dalam selimutnya. Celotehnya satu-satunya bunyi selain dahan-dahan pokok yang ditiup angin dan berderak. Pintu itu berat. Kamu menoleh ke arah pemandu. Dia memerhati kawasan sekeliling dan mengangguk kepada kamu. Kamu menolak pintu itu dan melangkah masuk. Kamu mendongak. Separuh bumbung sudah tiada. Rumput liar dan lalang tumbuh di dalamnya. Renata meletakkan Isabella di atas bangku dan mencari lampu. Hilang ke dalam kegelapan dengan telefonnya. Pemandu melangkah masuk di belakang kamu.
Udara berubah. Kamu dapat merasakan kesejukan di leher kamu. Cucu menghantar mesej. Dia menggeram. Cucu, dia mengangkat telefonnya ke muka kamu. Gambar kamu di belakang Toyota pagi tadi. Dia menembak Renata dahulu. Kamu tak nampak apa-apa. Hanya kilatan muncung senjata, kemudian bunyi dentuman apabila dia jatuh ke tanah. Kamu langsung tak cuba lari. Kamu tak melawan, kamu hanya kalah. Mereka menang, mereka sentiasa menang. Pemandu itu menaip di telefonnya. Apa yang perlu saya buat dengan bayi itu? Isabella memandang langit bertabur bintang melalui lubang di bumbung. Jari-jarinya yang kecil menghulur keluar, cuba menggenggam udara. Jauh di seberang sempadan, Cucu masih berjaga. Isterinya dan anaknya tidur di bilik sebelah di atas tilam lama. Merekrut mengendalikan budak-budak. Kerja itu tidak bergaji tinggi, tetapi selepas hari ini, dia pasti akan dinaikkan pangkat. Telefonnya bergetar. Satu mesej tentang bayi itu. Dia tidak membalas. Bayi itu tidak penting. Hanya telefon lelaki itu yang penting. Cucu menatal deretan panjang mesej WhatsApp. Dia jumpa mesej yang dia cari. Sebastian, seorang budak muda yang telah dia hubungi, menghantar video pengambilan. Sebastian sudah bersedia. Dia sudah dipersiapkan. Cucu menaip satu mesej. 7 pagi jangan lewat. Sekarang, pergi lihat kenapa Meksiko tidak menghapuskan kartel untuk melihat betapa berkuasanya mereka. Atau, klik pada video ini sebagai gantinya.